Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya dan pada malam ini saya nak berkongsi sebuah kisah seram. Jadi, jangan lupa like, share dan subscribe. Tapi apa-apa, jom kita layan the intro. Masa berkhidmat di hospital dulu, aku paling tak sukalah bekerja dekat cubicle denggi. Dia memang sangat leceh dan rumit. Terutamanya kalau kerja shift malam, memang sangat rumit. Tapi semua orang tahu, rawatan untuk denggi adalah rawatan simptomatik. Apa yang penting adalah rehidrasi dan kawalan suhu badan. Selebihnya akan diuruskan oleh sistem imuniti. Namun begitu, denggi tidak boleh dipandang enteng. Kalaulah imuniti gagal untuk kawal keadaan, ia boleh membawa kepada maut. Sebab itulah, kalaulah kes demam denggi ataupun denggi berdarah, pesakit pasti akan dimasukkan ke wad untuk pemantauan. Antara perkara yang akan dipantau rapi adalah pertama sekali bacaan platelet, hematokrit dan sel darah putih di dalam darah. Untuk tujuan itu, doktor akan ambil sampel darah setiap 6 jam. Tapi pada malam tu lah, aku kerja shift malam. Aku bermula pada jam 9 malam. Jadi aku kena ambil darah pesakit denggi lah pada jam 12.30 malam dan juga 6 pagi setelah habis rondaan malam. Aku mula ambil darah. Pada waktu tu jam menunjukkan pukul 11.55 malam. Everything berjalan lancar lah, dan kini tinggal seorang lagi pesakit saja yang perlu aku ambil darah dia. Jadi aku pun menyoronglah troli yang dilengkapi dengan peralatan untuk prosedur mengambil sampel darah ke katil pesakit yang terakhir tersebut. Maaf ganggu pakcik, boleh tak saya nak ambil darah pakcik? Aku minta izin kepada pakcik tersebut untuk ambil darah dia setelah aku selak tirai yang mengelilingi katil beliau. Berkerut-kerut muka pakcik tu. Pakcik ni dia berumur setengah abad. Mata dia digosok-gosok macam baru bangun tidur. Tapi pastinya bukan kerana gatal, mungkin kerana silau diterjah lampu Kalimantan dekat kepala katil yang aku baru buka tadi. Ambil lah darah, katanya sambil menyerahkan tangan kepada akulah. Dia punya tangan kanan dengan pasrah. Mukanya nampak macam kelat. Oleh kerana darah perlu diambil begitu kerap, doktor satu masukkan granula pada salur vena khas untuk ambil darah sahaja. Tak perlu cocok setiap kali nak ambil sampel darah. Kalau setiap hari kena cocok 4 kali, bukan saja pesakit tak nak, doktor pun tak larat dah nak ambil darah. Sebab tu aku nak sedut darah tu ke dalam picagari tu. Aku terasa macam ada someone dekat tepi aku, tapi dekat luar kepungan tirai. Tetapi kehadiran dia dah mula ganggu fokus sampaikan aku terpaksa memberhentikan prosedur untuk ambil sampel darah. Memang sungguh tak selesa rasa dia. Siapa yang berdiri kat luar tirai tu? Ada apa-apa masalah ke yang boleh saya bantu? Aku bertanya kepada someone dekat luar sambil meletakkan balik jarum ke dalam kidney dish. Sepi, tak ada jawapan. Jadi aku tolehlah muka pakcik ni. Pakcik pun angkatlah bahu sambil mencebik bibir, tanda tidak tahu.
Ralat sepi tu memanggil aku untuk menyiasat. Lantas bingkas aku bangkit daripada kedudukan dan segera mengelak tirai. Tak ada orang. Aku menjenguk dekat sekeliling katil, dekat sebelah dekat kerusi malas, dekat penjuru bilik dan dekat katil bertentangan. Memang tak ada orang kecuali ada seorang pesakit yang menggunakan ventilator dekat katil yang bertentangan. Dia tak dipindahkan ke unit rawatan rapi kerana unit itu sudah pun penuh. Tak ada siapa pun. Perasaan aku jekut. Itulah aku bercakap dalam hati. Sebaik saja kembali ke sisi katil pakcik tersebut. Prosedur pengambilan sampel darah tetap diteruskan. Darah mula disedut ke dalam picagari, kemudian dimasukkan ke dalam tiub darah. Sewaktu aku flush larutan heparin salin ke dalam granula untuk mengelakkan pembentukan darah beku dalam salur granula yang boleh menyebabkan ia tersumat. Sekali lagi terasa kehadiran ada satu susuk tubuh dekat sebelah aku. Lalu lantas aku menoleh ke arah dia. Ya Allah! Bungtang, cengkung dan menyeringan. Aku terpaku, jantung berdetuk-detak bagai derapan ladam kuda lumba. Memang meremang habis bulu roma. Terasa hangat dah mula menjala dekat pundak dan dingin meniti dekat tengkuk jariku. Terasa kebas, terasa nak pitam. Dekat celah antara dua tirai terlihat wajah yang mengintai. Hanya sebahagian wajah dia saja yang terlihat. Selebih dia terlindung dekat sebalik tirai. Tu pun dah cukup mengeri. Sampaikan adrenalin dah mula take over diri aku. Awak doktor, pakcik tu tegur. Jadi aku pun alihkan pandangan aku ke arah pakcik tersebut. Dan kemudian aku kembali menjeling dekat celahan tirai. Dah tak ada. Wajah tu pun dah tak ada, dah hilang. Alhamdulillah, aku terus bingkas bangun dan terus selak tirai. Memang betul tak ada orang. Setelah buat tinjauan dekat kubikel tu, dan aku tak nampak siapa-siapa pun yang mencurigakan. Dan aku tengok jam dah pun 1 jam melepasi tengah malam. Baik aku teruskan kerja aku. Ada banyak lagi kerja yang nak kena buat daripada nak layan makhluk tersebut selepas ambil darah. Oi, jangan kacau aku lah. Pergi. Kedengaran ada suara pakcik yang aku ambil darah tadi. Dia berteriak. Jadi aku pun terus bergegas pergi untuk mendapatkan pakcik tersebut. Kenapa pakcik? Aku tanya. Tu, ada tangan keluar daripada bawah katil pakcik. Ui. Biar betul. Dia ambil darah daripada dalam bekas ni. Pakcik nampak tadi tangan tersebut. Dan pakcik tersebut mendakwa ada tangan daripada bawah katil yang mengambil tiub-tiub darah yang dah pun berisi daripada kidney dish yang berada dekat atas troli darah. Jadi aku pun enggan nak percaya, tapi tak dapat aku nak jelaskan ke mana hilangnya tiub-tiub tersebut. Dah puas sudah aku mencari, aku selongkar dan geledah, tapi sayang aku tak jumpa paket darah tu. 12 tiub keseluruhannya hilang tanpa jejak. Tapi pada malam tu aku perlu ambil darah. Semuanya pesakit sekali lagi. Mujur ada granula. Oh ya, kali ni aku buka tirai pesakit semasa nak ambil darah, dan semua tiub yang dah berisi aku letak dekat dalam poket kot putih aku. Senang, takut ada yang curi. Semua keputusan darah pesakit pada malam tu memang tidak tepat. Biasanya sampel darah hanya akan diambil selepas 6 jam daripada pengambilan sebelumnya. Jadi larutan heparin salin yang di-flush ke dalam granula dah pun meresap ke dalam peredaran vena. Namun pada malam tu, sela masa antara pengambilan sampel darah hanya 30 minit. Ia menyebabkan sampel darah yang kedua tercemar sedikit dengan heparin salin berkepekatan tinggi. Lantas menyebabkan bacaan keputusan darah memang tidak tepat. Lantaklah kalau aku explain apa yang berlaku, orang mungkin tak percaya. Maka
aku diamkan saja kejadian tersebut dan aku biarkan ianya berlalu. Kini hanya seorang saja yang boleh mengesahkan kesahihan cerita ini, dan akulah orang itu, Pak Cik yang terlibat itu. Beliau telah pun meninggal dunia beberapa hari selepas kejadian itu kerana komplikasi denggi yang amat parah. Kebetulan? Entahlah. Wallahu a'lam bishawab. Kredit kepada Dr. Arifin Nur Sadat ataupun Dr. Cakup. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Baik, kisah ni berkenaan dengan Pak Amin. Dia ni dah menjelajah seluruh semenanjung Malaysia sebelum adanya lebuh raya lagi. Pekerjaan Pak Amin ni sebagai driver lori membolehkan Pak Amin sampai ke setiap ceruk negeri ke bandar ke daerah pekan dan kampung. Mungkinlah zaman sekarang ni perkara biasa aja, tapi pada awal tahun 70-an ia adalah satu perkara yang mengagumkan. Dalam kampung dia, Pak Amin ni boleh dikatakanlah dia orang yang paling jauh merantau, kerana rata-rata orang kampung dia, orang kampung Pak Amin ni, dia kalau merantau pun hanya setakat sampai dekat pekan yang berdekatan saja, tidak lebih daripada tu. Bertahun-tahun dah Pak Amin ni dia memandu lori daripada hujung ke hujung semenanjung Malaysia, daripada utara dan ke selatan. Pak Amin ni dah tahu sangat dengan jalan persekutuan, terutamanya jalan persekutuan 1 yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam iaitu Kedah dan juga Johor Bahru. Daripada jalan tu tak berturak sampailah berturak, sampailah wujudnya warung-warung makan dekat sepanjang jalan. Kerjayanya sebagai driver lori dah membawa Pak Amin melihat kemajuan jalan persekutuan tersebut. Macam pemandu-pemandu lori yang lain ataupun tipikal truck driver lah, Pak Amin memang tak boleh lari daripada bertembung dengan berjumpa dengan benda-benda paranormal ni. Setakat ponti tepi jalan tahan lori nak tumpang, tu dah memang biasalah, kata Pak Amin tu lah sambil ketawa kecil. Pernah jugalah Pak Amin ni kena rompak oleh sekumpulan komunis yang keluar daripada hutan di tepi jalan, dan tak kurang jugalah langsui berkayuk dekat lori dia. Menurut Pak Amin, komuniti pemandu lori pada zaman tu memang betul-betul kuat brotherhood. Mereka kebiasaannya akan berkumpul dekat warung-warung makan dekat tepi jalan untuk bertanya khabar ataupun bertanya khabar kawan-kawan yang lain. Sejak zaman tu, things pretty much basic for them. Pemandu-pemandu lori biasanya akan membawa bersama buku nota untuk berkongsi tips-tips seperti spot pelacur best, tempat repair lori murah ataupun tempat tampal tayar yang dibuka 24 jam, tukar-tukar jalan, ganti shift dan bertukar-tukar jadual untuk next gathering. Maklumlah, mana ada radio walkie-talkie nak berborak pada zaman tu, nak borak sama mereka. Jadi jadual delivery menjadi reference point. Begitu jugalah dengan tips untuk spot-spot yang harus dielakkan, seperti tempat checkpoint dan kad lang untuk melepak, spot komunis nak buat raid ataupun serbuan, dan juga lanun jalan iaitu sindiket perompak kenderaan dekat bahagian-bahagian tertentu sepanjang jalan persekutuan, terutama sekali yang diapit hutan. Itu adalah jalan yang paling bahaya sekali. Di kalangan geng driver lori ni, mereka ada satu unwritten rule, iaitu mereka tak ambil penumpang. Each hiking lah, tak kisahlah siang ke malam ke pagi ke petang ke apa-apa pun, mereka takkan terima penumpang selain daripada geng driver lori. Dan itu pun kalau kes emergency bolehlah dia orang ambil. Tapi pada mulanya Pak Amin tak berapa faham dan tak ambil kisah, sebab siapa je pun yang nak tumpang lori tu kan. Lori tu dah lemburuk, kalau dia kasih tumpang pun what the worst that can happen anyway. Sampailah satu hari ni lori Tata, jenama Tata yang dipadu oleh Pak Amin, menyusuri jalan lengang. Kalau tak salah lah, Pak Amin time tu dah pukul lebih kurang pukul 7 pagi. Sebab dia masih ingat, sebab apa? Matahari baru terbit dekat kaki langit. Cahaya kuning
ataupun cahaya kuning, lampu berbalam di sebalik kabus pagi. Pak Amin mengemudi lori dia dekat tepi jalan. Kak Lee ni pula, dia pemilik warung, menyambut kedatangan Pak Amin dengan mesra sekali. Kak, budak lain tak ada ke? Tanya Pak Amin kepada Kak Lim. Kau seorang je dari tadi, Min. Akak baru buka, balas Kak Lim. Pak Amin, beliau meneruskan makan sarapan yang disediakan oleh Kak Lim. Ada satu family duduk membelakangi dia dekat meja yang satu lagi. Tapi Pak Amin dia tak ambil kisah pun. Dan selepas dia makan sarapan, dia sambung tidur dekat lori. Sedar-sedar, rupanya dah tengah hari. Jenguk dekat luar, kelihatan ada beberapa lori yang dia kenal parking juga berhampiran dengan lori Pak Amin. Jadi Pak Amin pun datang balik ke warung Kak Lee dan gembira dia tengok kawan-kawan dia tengah best menyembang sambil makan tengah hari. Pak Amin ni dia perasan dekat depan tempat duduk tu yang membelakangi kawan-kawan dia orang ni adalah ada satu keluarga yang dia nampak daripada pagi tadi masih duduk exactly dekat tempat yang sama, tidak berganjak seinci pun. Kata Pak Amin, family tu terdiri daripada lelaki dewasa lah. Dia pakai baju kemeja batik yang lusuh. Mungkin isteri dia lah dekat sebelah, sedang menggendong kanak-kanak lelaki yang dah agak besar lah untuk berdukung. Lebih kurang macam tu lah. Dan kemudian dua kanak-kanak perempuan seperti kembar ada juga di situ. Hari makin tinggi dan semuanya nak meneruskan perjalanan untuk hantar barang. Oleh kerana Pak Amin ni dia seorang sajalah yang dah habis shift nak balik ke rumah dekat selatan. Jadi dia pun lepaklah lama sikit, sementara member-member lain meninggalkan perkarangan warung Kak Lim, tempat rehat lori tu, untuk menuju ke arah utara. Agak pelik jugalah Pak Amin dia tengok keluarga tersebut, disebabkan daripada tadi tak ada sebarang bunyi langsung kecuali budak lelaki yang dia gendong tu. Kadang-kadang dia menangis, kemudian dia tidur balik. Kak Lee datang approach Pak Amin. Min, boleh tolong akak tak? Tanya Kak Lee sambil bisik-bisik dekat Pak Amin. Tolong apa kak? Tu keluarga yang depan ni dah 3 hari dah duduk dekat warung akak ni. Daripada akak buka sampailah akak tutup, sampai ke malam pula tu kadang-kadang. Pesan makannya tak minum pun, duduk situ je. Nak tolong macam mana? Kau tolonglah, tanyakan dia orang nak pergi mana. Kau tolong hantarkan boleh? Tak nak lah kak, bagi-bagi tumpang orang tak kenal ni, tak nak, takut kena rompak lah. Alah, tolonglah Min, nanti akak bagi makan free setahun. Pujuk Kak Lee yang nyata memang desperate. Pak Amin memikirkan tawaran Kak Lee. Dicongak-congak kekerapan dia akan melakukan pit stop dekat warung Kak Lee ni banyak tu, boleh save duit. Peraturan no hitchhikers singgah dekat Minda. Dilema jugalah sama ada nak honor trucker code of conduct atau makan free. Which one yang Pak Amin nak ikut? Peraturan makan free ataupun peraturan makan free? Itu yang bermain di dalam kepala Pak Amin. Fikir punya fikir. Pak Amin terus decide nak melanggar peraturan sekali je. Sekali je kot. Dan selagi orang tak tahu, it doesn't happen. Jadi Pak Amin ni pun menghampiri lelaki yang baju kemeja batik lusuh tadi tu. Assalamualaikum, ucap Pak Amin mesra kepada orang tersebut. Lelaki tu tidak menjawab. Dia hanya sengih sambil angguk-angguk. Jadi Pak Amin sempat melihat ahli keluarga yang lain. Kalau sekali tengok macam orang asli, cuma kan yang kanak-kanak lelaki yang bergendong tu oleh wanita dekat sebelah lelaki tersebut, nampak lain wajah dia. Anak demam ke bang? Tanya Pak Amin lagi. Sekali lagi tak ada respon, hanya tersengih sambil terangguk-angguk. Isteri dan 2 anak perempuan lelaki tersebut hanya membatu merenung Pak Amin dengan tajam. Pak Amin tengok ke arah Kak Lee yang duk tercongok dekat dapur, beria-ria suruh cuba lagi. Macam ni lah bang,
kalau abang nak pergi ke Pekan, saya boleh hantarkan, tapi abang kena duduk kat belakang lah. Pak Amin membuat tawaran, nak duduk kat depan memang tak muat sebab berselerak dengan barang-barang, minta maaf lah ya, barang-barang harian yang ada kat depan. Lagipun dekat belakang tu dah kosong, mungkin tak berapa selesa lah sikit, tapi boleh lah untuk 30 minit perjalanan ke Pekan yang berhampiran. Tiba-tiba terloncat-loncat lelaki tersebut bila dengar kata-kata Pak Amin. Jadi diorang pun terus pergi ke lori Pak Amin. Dan kejadian pertama yang trigger the alarm dalam kepala Pak Amin bila instead of Pak Amin buka cover belakang lori untuk membolehkan diorang naik dan duduk dekat belakang, tetapi dengan selambanya seluruh keluarga tu panjat cargo frame masuk ke belakang. Dah macam monyet. Okey, nampak macam creepy, tapi tak apalah, 30 minit je pun. Pak Amin teruskan drive lori dia menuju ke arah selatan. Sepanjang perjalanan memang senyap je dekat belakang, tak ada apa-apa pun yang berbunyi. Ada masa dia tanya okey ke tak kat belakang tu, tapi masih tak ada respon. Memang tak tahulah nak kata tak dengar ke apa, memang sebab bising kan. 15 minit dah berlalu dan Pak Amin cuba tengok ke arah tingkap kecil dekat belakang untuk nak cek keadaan penumpang dekat belakang, iaitu keluarga tu lah. Pada mulanya dia tak percaya apa yang dia tengok. Bila dia pandang kali kedua, terus dia buat emergency brake dekat tengah jalan tersebut. Pak Amin terkejut. Pak Amin dia nampak ada sekumpulan makhluk yang berbulu, dua besar, dua kecil, tengah kerumun kanak-kanak lelaki yang dikendong tadi, seolah-olah macam nak makan bayi tersebut. Kenapa Pak Amin kata begitu? Ini sebabkan kerana semuanya sedang mengangakan mulut, menayangkan gigi-gigi yang bertaring. Bila Pak Amin slam je brake, terdengar dentuman dekat belakang. Segera Pak Amin capai parang panjang yang dia dah standby dekat bawah seat dan berlari ke belakang lori. Belum sempat dia nak buka cover belakang lori tersebut, Pak Amin diserang sekumpulan makhluk berbulu yang menerjah keluar daripada kargo belakang lori dia. Kelang kabut dia libah Pak. Dan bila makhluk tu berundung, Pak Amin dapat melihat dengan jelas makhluk tersebut menyerupai beruk dengan tubuh berbulu, tapi daripada panggil serupa dia seolah-olah manusia. Makhluk jantan tu bergeram melihat ke arah Pak Amin. Macam mana dia tahu jantan? Sebab jelas dari anatomi tubuh nampak seperti manusia. Samalah dengan beruk dewasa dekat sebelah yang mempunyai anatomi betina. Jadi dia pun libas parang sepanjang-panjang 2-3 kali. Barulah beruk-beruk tersebut lari masuk ke dalam hutan dan hilang dari pandangan. Bila line dah clear, Pak Amin cek kargo, hold, dan dia mendapati ada seorang kanak-kanak lelaki terbaring tak sedarkan diri beserta baju-baju berselerakkan. Menurut Pak Amin, kanak-kanak lelaki tersebut tersangat lemah, macam tak makan berhari-hari. Bibir dia dah pecah dan wajah dia pucat. Dipendekkan cerita lah, setelah selesai urusan dekat hospital, Pak Amin buat laporan polis. Dia diberitahu bahawa kanak-kanak yang dia jumpa tadi tu mungkin telah dicolek kerana ada kes kanak-kanak yang dikatakan lemas di dalam sungai hampir seminggu yang lalu, tetapi tak jumpa mayatnya. Pada mulanya Pak Amin dia rasa serba salah nak cerita, takut kena gelap, tapi mengenangkan dia mungkin kena syak menculik, dia pun ceritalah yang sebenarnya. Ingatkan kenalah sindir ke atau gelap oleh polis. Tapi polis tu tanya, dua beruk dewasa dan dua kanak-kanak lelaki kan yang Pak Amin maksudkan? Ya tu. Polis cuma diam dan berpandangan sesama mereka. Kemudian Pak Amin dibenarkan pulang. Menurut Pak Amin,
dia tak pernah lagi lah cerita kejadian tersebut kepada sesiapa pun, sampailah salah seorang kawan dia mati kemalangan ketika buat trip ke Lindan. Yang terselamat mengatakan mereka diserang oleh sekumpulan monyet yang tiba-tiba masuk ke dalam cab lori melalui tingkap dan menyebabkan kawan Pak Amin hilang kawalan dan lori masuk ke dalam gaung. That happened 15 years after kejadian yang menimpa si Pak Amin. Dan lokasi kejadian tak sampai 1 kilometer pun daripada warung Kak Lee. Pak Amin terus pencet daripada jadi truck driver lebih kurang tahun 1991 kerana mempunyai masalah kesihatan. Dia cakap Pontianak dan Lasue tak ada apa kalau nak dibandingkan dengan kejadian makhluk buruk. That's hands down the weirdest shit that ever happened to him dalam hampir 40 tahun memandu lori. Dan ya, Pak Amin akhirnya mengakui kepentingan peraturan no passenger during work, dan sepanjang kerja dia pada tahun 1975 dia makan free dekat warung Kak Lee selama setahun. Untung tu. Okay, sekian, terima kasih.